Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan masuk kepada topik yang ke-6, iaitu untuk menghasilkan nested animation. Okey, sebelum ni saya pernah berkongsi kepada anda bagaimana untuk menggunakan basic twin seperti classic twin, shape twin dan juga motion twin. So untuk nested animation kita akan cuba menggabungkan beberapa twin yang kita pernah gunakan sebelum ini, dan kita akan buat satu simple exercise ya, pergerakan kereta, moving car. Dan maksud nested animation ni adalah animation yang bersarang ataupun ada animation dalam animation. Okay, kita create satu objek yang kita convert kepada simbol, dan dalam simbol tu kita boleh create another animation. Okay, so itu adalah nested animation. So untuk hari ini kita akan buat seperti ini ya. So kereta bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. So kita akan nampak ada beberapa pergerakan kereta, gunung dan juga road serta awan. So untuk buat animation yang simple begini, okay, saya menggunakan beberapa layer. Pertama, layer yang paling belakang adalah layer awan ataupun sky. Okay, and then langit sky. And then yang kedua layer cloud, awan. Okay, yang ketiga adalah layer mountain, and saya sekalikan dengan road. Okay, kita akan sekalikan dengan road. And yang last sekali adalah layer car. Okay, kenapa saya asingkan? Supaya memudahkan pergerakan untuk kita buat animation ya. Kalau kita buat dalam satu layer dia agak complicated. Okay, so untuk memudahkan pemahaman you, kita buat menggunakan different layer. So animation tu tak akan mengganggu animation objek yang lain. Okay, so setiap satu objek kita buat animation dalam layer yang asing daripada layer objek yang lain. Okay, kereta kita buat satu objek lain dalam layer yang lain. Okay, sama juga untuk objek yang lain. Okay, kita buat dalam different layer. Okay, jangan risau kalau ada objek ataupun terkeluar daripada kawasan stage. Okay, dia tidak akan memberi efek sebab yang akan nampak adalah hanya di dalam kawasan stage sahaja. Okay, objek yang nampak hanyalah dalam kawasan stage sahaja. Yang di luarnya tak akan appear. Okay, contoh di sini yang nampak hanyalah objek yang di dalam stage sahaja. Okay, alright. So kita akan buat contoh exercise nested animation. Okay, untuk layer yang pertama kita buat langit sky. Okay, saya akan gunakan rectangle tool. Okay, saya akan ubah warna untuk awan kita. Okay, saya akan gunakan warna blue. Okay. Okay. Alright. So saya akan buat warna blue. Mungkin saya nak tukar warna, pakai warna yang lain yang lebih cerah. Okay. And then untuk layer yang seterusnya saya akan buat cloud. Okay. So untuk cloud, okay, untuk cloud saya buang sikit ini. Okay. Okay, untuk cloud saya akan gunakan okay, saya akan gunakan over tool. Okay, saya akan gabungkan beberapa bulatan menjadi satu objek yang baru, iaitu cloud ataupun awan. Okay, first, okay, yang ni saya akan tukar warna putih Okay, dan satu lagi saya akan buat bulatan yang kuat besar sikit. Yang last saya akan buat yang sedikit kecil. Okay, so dah jadi satu objek yang baru. Okay, hanya menggunakan over tool. Okay.
and saya kecilkan sikit. Alright, dan saya letak di stage. Okay. Okay, katakan saya nak 2 cloud. Okay. Pastikan cloud ni berada di layer cloud, layer yang betul. Okay. Kalau kita buat dalam layer yang sama, dia akan efek pada objek pada layer tersebut. So kita kena pastikan kita buat dalam layer yang berasingan. Okay. So katakan saya nak buat 2 cloud. So cara mudahnya kita tak perlu nak buat 2-3 kali kerja. Kita hanya tekan alternate on keyboard and drag. Okay, so kita akan dapat 2 copy of a copy of cloud. Okay, okay, a copy of cloud. Katakan kita nak ubah arrangement, tekan transform. Okay, flip flip horizontal. Okay, so kita akan dapat 2 cloud yang berbeza angle. Okay, seterusnya kita akan buat satu lagi objek, okay, pada layer yang berasingan, mountain and road. Okay, so saya akan buat dekat bahagian bawah ni. Okay, ni saya akan gunakan pen tool. Saya akan draw a very simple mountain. Okay. Okay. Alright. Seterusnya saya akan apply warna. Okay. Okay. So katakan stroke kita tak nak. Okay. Pastikan kita tekan pada frame yang pertama, okay, dan kita remove outline ataupun stroke. Just tekan none. Okay, so stroke tu akan ter-remove lah. Okay, so yang ni adalah mountain yang saya dah create menggunakan pen tool. Tebas sikit. Alright, and then seterusnya saya akan tambah road. So saya akan gunakan rectangle tool, tukar warna. Okay, kita okay, so kita dah tambah satu road. Okay, so di tengah-tengah ni saya akan buat satu pembahagi. So yang ni saya akan copy, senang saja, alternate. Okay, alternate. Okay, alternate. Copy. Okay. Alternate. Okay. Alternate. Copy. Sekejap, tak lawa. Alternate. Copy. Sama juga, alternate, copy saja, alternate, copy. Okay, so kita ada pembahagi jalan juga. Okay, alright, so dah settle untuk ketiga-tiga layer. Okay, dan last yang ni adalah yang paling penting. Okay, layer curve. Kenapa saya kata penting? Ini adalah tajuk utama dia lah. Okay, yang mana melibatkan apply animation dalam animation. Okay, kita ada apply animation untuk 3 bahagian, badan, tayar. Okay, ada 2 bahagian, badan dan 2 lagi tayar. So ada 3 bahagian. Okay, so kita akan buat tayar. First kita akan buat badan dulu. Saya akan gunakan pen tool. Kereta Cooper, Mini Cooper.
Okay. So ini kita okay. Kita dah siap satu. Alright. Okay, tak apa, nampak buruk sikit, kita boleh ubah sekejap lagi. Okay. So kita akan apply warna Okay. So kita buat warna pink contohnya. Okay, untuk stroke saya akan buang stroke. Okay. So just tinggal badan saja. Okay, satu lagi kita akan buat bahagian cermin kereta. Okay. Kita tinggal Alright. So ini saya akan buat warna berbeza, warna putih. Okay. The stroke kita boleh buang dengan cara kita select dan kita buang. Okay. And then di bahagian tengah ni saya akan gunakan balik warna tadi menggunakan eyedropper. Okay. Dan saya akan buat membahagi di bahagian tengah ni. Okay. Make sure that kita hilangkan stroke. Alright. So dah jadi badan kereta. Okay, kereta yang nak kata cantik memang tak cantik lah, tapi kita try buat bagi mudah. Okay, seterusnya kita akan buat tayar. Okay, yang ni kita akan ubah warna pada warna hitam. Okay. Dan kita akan buat rim di bahagian dalam dia. Okay, rim tu kita buat warna yang lebih gelap. Okay. Yang lebih cerah sorry. So kita masukkan dekat bahagian dalam. Okay. So dah jadi satu bentuk tayar. Okay. Seterusnya saya akan buat rim So rim kita akan pakai warna hitam juga. Okay. Kenapa saya buat rim? Supaya nampak macam kereta tu dia bergerak. Okay. So saya buat rim. Seterusnya saya buat rim. Okay. Dan saya akan buat satu lagi rim yang dari sini. Okey. So ini kita akan pusing bahagian sini pula. Okey. Okey. So dah ada satu bentuk tayar. Okey. So yang ni saya akan gabungkan dia dengan cara kita convert kepada simbol. Kita kena convert kepada simbol. Okey, supaya dia tidak bila kita drag dia akan effect pada objek ini pula. Dia akan reduce ataupun remove certain area di sini. Jadi saya tak nak. Okey, so caranya adalah kita convert. Okey, so kita akan namakan dia. Okey, ini kita panggil dia tayar kiri. Okey. Alright. So bila kita letak kat sini, dia tak akan effect pada objek ini. Okey. Kalau kita tak convert, dia akan makan space ataupun dia akan memotong di mana-mana bahagian di objek body ni. So kita tak nak. Okay. So yang ni kita dah convert dia kepada simbol. Okey. Secara mudah adalah kita tak perlu buat dua kali kerja. Kita hanya tengok dekat bahagian Windows Library. Okey, yang ni kita dah create simbol tadi. Okey, di library dah ada satu simbol yang kita create. Okey, kita just duplicate saja dan namakan kanan. Okay. Namakan objek yang kita create tu kanan. Okay. So kita dapat dua objek yang mempunyai saiz yang
sama. Okey. So cepatlah. Okey, yang ni kita besarkan sikit. Yang ni pun sama juga, kita besarkan sikit. Okey. So yang ni kita turunkan sikit. Okey. Dah jadi satu kereta. Alright. Dah jadi satu kereta ya. Okey, very simple. Dah jadi satu kereta. Okey, seterusnya kalau kita ikutkan yang tadi kita tak convert lagi, jadi yang ni pun kita akan select dan kita akan convert dia. Okey. Yang ni kita namakan dia car body. Okey. So yang ni kita kedepankan front. Okey, so yang ni kita dah convert dia kepada car body. Yang ni kita dah namakan dia sebagai tayar kiri. Yang ni kita dah namakan dia sebagai tayar kanan. Okey, so kita ada kiri, kanan dan kita ada satu badan. Okey. Alright. Okey, seterusnya tadi kita dah bahagikan dia kepada simbol yang berbeza. So kita akan cantumkan menjadi satu. So kita akan convert sekali lagi dan namakan dia sebagai car full body. Okay. So yang ni kita dah convert dia sekali lagi kepada satu simbol yang baru, car full body. So kita boleh check dekat library, kita ada 4 simbol. Pertama kita dah buat tayar sebelah kiri, kedua tayar sebelah kanan, ketiga badan kereta dan yang keempat full ke semua bahagian kereta. Kita dah gabungkan. Okay. So apa yang kita kena buat kemudian adalah kita letak. Okay. Kita nak combine tadi, so kita dah convert dia. Okay. So kita letak dekat atas jalan lah. Okay. Nanti kita akan nampak seperti kereta tu bergerak. Okay. Yang ni saya rasa saya kena tukar warna sikit, okay, supaya nampak kereta tu, tayar kereta tu. Okay. Alright. So yang ni, okay, kita akan tambah keyframe pada frame yang ke-30. Okay. So kita kena tambah untuk ke semua layer. Kenapa? Supaya pada layer ke-30 ke semua objek tu ada. Okay. Kita kena pastikan semua objek yang kita create ni mesti keyframe-nya kalau ditambah mesti pada keyframe yang sama. Di keyframe yang sama. Kalau kita buat objek sky pada frame yang ke-30, objek-objek lain pun kita kena buat pada frame yang ke-30. Okay. Tidak boleh dalam frame yang berlainan. Okay. Contoh, okay, kalau saya buat, okay, katakan saya buat car sampai keyframe yang ke-20 sahaja. So after that kita dah tak nampak dah objek tersebut. Kita akan hanya nampak sampai frame yang ke-20 sahaja. Lepas tu dah hilang. Okay, that's why you kena tambah pada keyframe yang sama. Okay, supaya objek untuk setiap layer tu akan ada pada keyframe yang ke-30. Okay, sekarang kita nak gerakkan first untuk scene 1 kita nak gerakkan cloud dahulu. Okay, kita nak gerakkan cloud. So cloud tu akan gerak daripada kanan ke kiri. Jadi untuk frame yang pertama saya akan letak dia di sini dahulu. Okay, maksudnya point awal dia start daripada kanan. Okay. Pada keyframe yang ke-30 saya akan larikan dia ke sebelah kiri. Okay, macam sebelum saya cakap, classic twin paling simple. Kita nak buat twinning, at least kita kena ada 2 keyframe. Jadi keyframe yang pertama dia mula daripada mana? Kanan. Okay, keyframe yang location ataupun kedudukan terakhir dia adalah di sebelah kiri.
okay, pada keyframe yang ke-30. Okay, and then mountain road sama juga, kita akan alihkan sikit ke kanan. Okay, and then pada keyframe yang ke-30 dia akan ke kiri sikit. Okay, so untuk cloud kita akan create classic twin. Okay, untuk mountain road pun kita akan create classic twin. Jadi kalau you tengok, saya tak buat kereta tu yang bergerak daripada kiri ke kanan. Secara logiknya, kalau dalam scene kita akan nampak kereta tu di tengah-tengah, dan dia tak hilang daripada stage. Kalau ikut secara logik lah, ya. Yang bergerak sebenarnya adalah background dia. Objek still di situ, objek utama kereta still di situ, tapi yang bergerak hanyalah background sahaja. Okay, so secara logiknya begitulah, ya. Okay, selesai untuk pergerakan background. Okay, untuk kereta, kalau kita tengok kat sini, kita tak nampak seperti kereta tu bergerak. Okay, tayar dia tak bergerak dan badan dia tak nampak bergerak. Okay, so apa yang kita kena buat adalah, okay, ini set naik sikit, sikit. Okay, apa yang saya nak buat adalah untuk menggerakkan tayar dia. Okay, dan badan dia saya nak nampak seperti bumping. Okay, so kita tak akan buat pada scene yang pertama. Okay, scene yang pertama kita tak kacau. Kita akan buat animation tu dalam timeline objek ataupun simbol yang kita dah create. Okay, yang ni adalah timeline untuk scene 1. Okay, timeline untuk scene 1. So setiap objek yang kita convert kepada simbol, dia ada dia punya own timeline. Okay, contoh kat sini yang ni car full body, kita dah create dia sebagai simbol. Okay, double click. So sekarang kita berada di car full body. Okay, kita berada di car full body. So nampak tak objek ni highlighted, yang belakang tu tak. Maksudnya sekarang kita berada di timeline, okay, car full body. Okay, di dalam. Tadi di luar, sekarang di dalam. That's why kita panggil nested. Okay, car full body. Okay, so yang ni kita akan buat animation, ya, untuk pergerakan. Dia tak akan kacau pergerakan yang kita dah apply pada scene 1 tadi, ya. Pergerakan mountain dan awan, dia tak akan effect, ya. So kita akan buat untuk pergerakan kereta sahaja. Okay, car full body. Okay, kita akan buat di timeline dia. Okay, di sini, ya. Okay, sekarang kita kena asingkan setiap satu ni dalam layer yang berbeza. Okay, kita kena asingkan. Sekarang ni kita nampak hanya ada satu layer. Okay, so kita kena asingkan setiap satu ni supaya memudahkan kita untuk membuat animation, menggerakkan setiap satu bahagian ni. Okay, so caranya adalah, okay, sekarang kita dah highlight semua. Right click, kita akan distribute to layers. Setiap satu tu akan diasingkan dalam layer yang berbeza. Okay, yang ni yang layer sedia adalah, jadi kita boleh remove. Okay, so sekarang setiap satu bahagian ni dia dah distribute ataupun dah diasingkan kepada layer yang berlainan. Okay, yang ni untuk bahagian badan, layer yang pertama. Okay, layer yang kedua untuk tayar kanan, layer yang ketiga adalah untuk tayar sebelah kiri. Okay, masih ingat lagi yang saya ajar bagaimana untuk membuat putaran setempat menggunakan motion twin. Okay, jadi kita akan apply pada bahagian tayar. Kita akan apply motion twin. Okay, so saya akan mulakan dengan tayar di sebelah kanan. Okay, right click, create motion twin. Okay, dan kita tengok pada bahagian properties, pastikan kita adjust bahagian rotation, kita pilih counter clockwise.
Okey, counterclockwise. Melawan arah jam, maksudnya melawan arah jam di sinilah. Kalau ikut logik, tayar bergerak ke depan kan. Okey, sama juga untuk tayar di sebelah kiri ya. Kita akan apply create motion twin dan kita akan tukar pada bahagian rotate counterclockwise. Okey. Alright, untuk bahagian car body, saya akan tambah pada keyframe yang sama, iaitu keyframe yang ke-30. Okey. Dan saya akan buat pergerakan dia bumping sedikit. So saya akan tambah keyframe pada frame yang ke-10. Okey. Untuk keyframe yang pertama ni, okey, kedudukannya masih lagi sama. Okey. Pada frame yang ke-10, okey, pada keyframe yang ke-10 saya akan naikkan sedikit ke atas. Okey. Pada keyframe yang ke-20, saya akan insert keyframe. Saya akan turunkan sedikit. Okey. Dan pada frame yang ke-30, dia akan naik sedikit. Okey. So kalau ikutkan dia macam itulah, naik-naik sikit. Tapi nampak macam tak smooth. Okey. So caranya adalah untuk apply classic twin ya, di antara frame 1 dan frame 10, dan juga di antara frame 10 dan frame 20, serta di antara frame 20 dan juga frame 30. Kita akan apply classic twin. So kalau kita tengok, okey, dia macam tu ya, bumping. Okey, ni kita turunkan sikit. Okey, alright. Okey, settle untuk pergerakan kereta, car full body. Kita buat pada timeline dia. Okey, timeline simbol car full body. Okey, so back to scene 1. Okey, yang ini adalah di luar daripada simbol car. Okey, yang ni di bahagian depan lah, scene 1. Okey, kita tak berada di car full body timeline, kita berada di scene 1 timeline. Okey, so animation kita dah settle, very simple. Okey, menggunakan beberapa twinning yang kita dah belajar, classic twin, okey, dan juga motion twin. Okey, kita cuba test. Okey, so jadilah satu pergerakan kereta yang simple bergerak daripada kiri ke kanan. Okey, ataupun kita boleh tengok dekat sini lah. Kita boleh preview dekat sini. Sekejap dia punya car ni macam kecil ke besar. Okey, so saya kena remove, clear keyframe balik, dan saya kena insert keyframe. Okey, sebab dia dah berubah size. Okey, kita test semula. Okey, nampak tak? Okey, so dia akan bergerak daripada kiri ke kanan, seolah-olah kereta tu bergerak daripada kiri ke kanan. So yang kita buat di luar kawasan stage tu tak nampak pun sebenarnya. Okey, untuk mountain road ni, okay, saya besarkan sikit stage sebab tak nampak dia punya ni. Saya naikkan sikit. Okay, kita see. Okay, so nampak. Pergerakan daripada kiri ke kanan. Okay. Kalau nak ikut logik, mountain dia start first daripada sini ke sini. Okay. Yang ni pun sama juga, daripada sini ke sini. Alright. Test. Okay, baru betul Okay. Sekejap saya check dulu. Okay.
itulah dia. Jadi kenderaan tu bergerak daripada kiri ke kanan ke kiri, kanan ke kiri. Okey. So itu sahaja untuk hari ini. Diharapkan apa yang saya kongsikan pada hari ini memberikan satu input kepada kamu bagaimana untuk menghasilkan simple nested animation. So sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.